Kitar haid. Kitar haid ini adalah subtajuk paling sukar dalam bio. Kalau keluar soalan biasanya tak ramai budak boleh jawab dengan bagus. Cuma jarang keluar SPM tapi tidak bermakna tidak boleh keluar sebab kalau keluar ini banyak soalan aras tinggi atau kebat yang boleh ditanya. Asas untuk memahami kitar haid ialah kamu kena tahu nama dan fungsi hormon. Ada 5 hormon. Dan ada hormon ini mempengaruhi hormon yang satu lagi. Jadi oleh kerana banyak proses yang berlaku di dalam kitar haid menyebabkan ramai budak tidak dapat memahami keseluruhan proses kitar haid. Jadi kita kena buat satu persatu. Jadi kitar haid dimulai dengan perembesan hormon perangsang gonad atau GnRH, gonadotropin releasing hormone. GnRH akan merangsang pituitary untuk merembeskan FSH. Jadi kedua lah ni. Bila ada FSH, maka bermulalah perkembangan folikel. Okey, jadi semakin tinggi paras FSH, semakin besar saiz folikel. Jadi kalau kamu tengok folikel ni makin lama makin besar. Dan folikel ini merembeskan hormon estrogen. Jadi bila folikel itu semakin besar, maka hormon estrogennya semakin banyak. Jadi estrogen akan meningkat. Okey, apabila paras estrogen meningkat, maka ketebalan dinding endometrium juga akan bertambah. Sebab estrogen fungsinya merangsang penebalan dinding endometrium. Okey, pada hari ke-13, kepekatan estrogen yang tinggi ini akan merangsang rembesan LH. Jadi LH ini mulanya rendah. Bila masuk hari ke-13, naik. Bila naik, bila naik, LH akan merangsang ovulasi. Ini. Dan juga merangsang penukaran folikel sekunder kepada korpus luteum. Bila ada korpus luteum, maka berlakulah perembesan hormon yang keempat, iaitu progesteron. Dan juga estrogen. Jadi estrogen ini senang dikenal grafnya. Kenapa? Tinggi sebelum dan selepas hari ke-14. Jadi bila estrogen dan progesteron meningkat, maka ketebalan dinding endometrium terus meningkat. Progesteron rendah pada sebelum hari ke-14 atau pertengahan kitar haid, lepas tu naik. Sekiranya tidak berlaku persenyawaan, korpus luteum akan merosot. Bila korpus luteum merosot, maka hormonnya juga akan turut merosot, jatuh. Progesteron jatuh, estrogen jatuh. Jadi bila jatuh, maka dinding endometrium sudah tidak mampu dikekalkan, maka akan terurai sebagai darah haid. Terurai sebagai darah haid. Seterusnya kita perhatikan kesan progesteron terhadap hormon lain. Bila progesteron hadir, progesteron akan merencat FSH dan LH. Itu sebabnya pada hari ke-14 ini, kedua-dua hormon ini akan turun. Kenapa?
direncat oleh progesteron. Untuk apa? Supaya tiada folikel baharu. Maknanya ovari kan ada 2. Jadi kalau satu sudah buat folikel, progesteron akan rencat, yang satu lagi buat folikel ataupun memulakan oogenesis. Jadi tidak berlaku istilah orang itu mengandung lagi. Maknanya ada lagi folikel baharu. Tidak. Kalau sudah progesteron naik, folikel tidak terbentuk. Lagi satu, progesteron juga merencat LH, maknanya tidak akan ada berlaku ovulasi. Jadi progesteron inilah yang diguna di dalam pil pencegah kehamilan. Okey, persoalan seterusnya ialah apa berlaku kalau hamil. Jadi kalau hamil, paras hormon akan naik lagi. Progesteron dan estrogen akan naik. Dan ketebalan dinding endometrium juga akan naik. Jadi inilah keseluruhan proses sekitar haid.